أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan halaman selepas kita mengulang kaji semalam, dan hari ini kita berada pada halaman akhir ataupun bahagian akhir daripada surah Al-Qamar, dan kita memulakan surah baru, surah yang amat terkenal, yang amat diidam-idamkan, yang amat cantik ajmal, iaitu surah Ar-Rahman, yang kita akan sama-sama baca bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, pada sifat saya ya. Sihat, alhamdulillah. Ar-Rahman lah kita. Masya-Allah sudah sampai Ustaz. Sudah ya? sampai, Ini istilahnya apa? Arus Al-Quran, ya. Pengantin Al-Quran. Betul, kerana amat indah isinya, dan lebih daripada itu ialah kita akan cuba melihatlah, walaupun ada yang kata ada pasal neraka dalam surah ini, macam mana pula dinamakan sebagai arus ataupun pengantin. Yang itu yang kita nak belajar bersama. Kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 531. Daripada ayat 50 hingga 55, balasan bagi orang kafir dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini daripada surah Al-Qamar, dan kita teruskan dengan surah Ar-Rahman. Daripada ayat 1 hingga 4, Al-Quran diturunkan dan diajarkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Terus diingatkan kepada nikmat-nikmat alam semesta pada ayat 5 hingga 13, dan dinyatakan penciptaan manusia dan jin pada ayat 14 hingga 16. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 50 hingga 55 surah Al-Qamar, dan kita masuk pengenalan kepada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar yang ada dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipermudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan kita di akhir surah Al-Qamar ayat 50 sehingga 55, diikuti dengan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Jadi saya kira ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia? Kita nak mulakan bacaan kita untuk yang bahagian pertama ini dengan kita baca murattal nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر
وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-50 hingga 55 daripada surah Al-Qamar dan diikuti dengan ayat surah Ar-Rahman ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kita melihat kepada ayat ini surah Al-Qamar. Kalau kita melihat kepada ayat yang ke-49 sebelum ini kita berbincang tentang inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar, iaitu kami ini menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Ada takdir yang telah ditentukan dan bukan sekadar takdir dari segi fizikalnya tetapi takdir dari segi amal perbuatan manusia. Allah mengingatkan dalam surah Al-Qamar ini ada banyak kisah-kisah kebinasaan kaum-kaum terdahulu untuk sama-sama kita beri perhatian, ambil pelajaran, dan itu juga takdir yang perlu difahami agar kita tidak tersilap takdir ataupun tersilap perjalanan hidup kita dalam kita meneruskan kehidupan. Maka ayat yang ke-50 Allah menyatakan wama amruna illa wahidah, ya, iaitu perintah kami bila Allah ingin menyeksa ataupun mengazab kepada sesuatu kaum, ya, sebenarnya adalah illa wahidatun kalamhim bil basar, ya, adalah amat mudah, iaitu dengan satu perkataan sahaja ataupun satu perkara sahaja, seperti apa Ustaz? Seperti kelipan mata. Masya-Allah. Amat mudah bagi Allah, ya. Tidak ada perlu nakkan strategi ke, nak meeting banyak-banyak ke untuk memastikan sesuatu kaum itu diambil tindakan kerana tidak mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menghancurkan satu kaum, satu negeri contohnya, ataupun banjir seperti mana yang kita belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan berkali-kali ini dalam surah Al-Qamar kerana ia bercakap tentang persediaan kita ini untuk menuju kepada as-saah, ya, saah yang dekat, hari kiamat yang sudah dekat. Kita jangan main-main lagi. Diikuti pada ayat yang ke-51 Allah menyatakan walaqad ahlakna, kami telah memusnahkan, menghancur, membinasakan asya'akum, iaitu orang-orang yang serupa dengan kamu, iaitu dari segi mungkin dari segi saiz badannya, dari segi perawakannya, tetapi lebih daripada itu ialah mereka yang kufur. Ini sebenarnya Allah tengah bercakap kepada orang-orang yang tidak beriman, dan bagi kita yang sedang membina iman, kita pun akan rasa gentar Ustaz, ya, rasa gentar, dan kita rasa bahawa ya Allah, harap-harapnya iman saya ini adalah iman orang yang diselamatkan, bukan yang dihancur ataupun ahlakna yang Allah nyatakan pada ayat 51 fahal mim muddakir. Perkataan ini kita jumpa beberapa kali di dalam surah ini, iaitu Allah telah mudahkan Al-Quran, ya, untuk kita ambil pelajaran. Jadi apabila Allah letakkan kisah-kisah kehancuran umat terdahulu, itu adalah antara topik penting di dalam Al-Quran, bukan
Allah nak mengancam kita. Ini kalau orang tersilap baca Ustaz ya. Kalau dia tak baca Quran ni kan nanti kita akan tengok dalam ayat kedua tu alamal Quran. Perbahasannya amal luas. Tapi poinnya ialah apa? Kalau Quran itu tidak dibaca secara menyeluruh dan tidak dibaca berulang kali, orang akan kata bahawa dalam Quran ni pasal neraka kan, kemudian pasal bunuh kan, ganas-ganas ni Quran. Tetapi sebenarnya orang yang begitu sebenarnya tak baca Quran sangat pun. Dia baca tebuk-tebuk ataupun sebenarnya dia tidak memahami apa erti Quran yang sebenarnya. Yang kita akan lihat sebentar lagi dalam surah Ar-Rahman. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi Zubur. Apa sahaja yang mereka lakukan itu sudah pun dicatat. Maksudnya ia bukan sekadar satu dongeng, ianya sudah pun tercatat ya pada kitab-kitab catatan, dan ianya boleh menjadi pelajaran untuk kita. Maksudnya pelajaran untuk kita. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semuanya yang kecil yang besar, dosa kecil dosa besar itu semuanya tercatat di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu Wa Taala, line by line ya. Maksudnya bila ada malaikat yang menjaga, yang mencatat segala kekurangan saatnya, itu adalah bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memang Allah ni dekat dengan kita ya. Apa istilahnya hablul warid kan, lebih dekat lagi dengan urat leher kita. Tetapi kita kena faham bahawa Allah juga menghantar malaikat untuk mencatat sebagai bukti Ustaz. Nanti di akhirat nanti kita tengok, wah ya, ini adalah bukti kebenaran bila Allah memberikan keadilan kepada semua makhluknya. Jadi segala amaran dalam surah Al-Qamar ini Allah mulakan ya daripada awal lagi surah ini, tetapi di hujung surah ini Allah akhirkan dengan berita gembira Ustaz. Masya-Allah. Berita gembira ya. Ayatnya apa? Ayat 54, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ya, sesungguhnya orang yang bertakwa berada pada kebun-kebun taman syurga dan juga sungai. Satu sungai je di sini. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah bila dah kita kena tekan, Allah berikan juga tabsyir, iaitu kabar gembira bahawa kalau bertakwa ya, kerana dengan mendengar ini sahaja pun kita dah rasa takut, itu namanya orang bertakwa. Tapi kalau dengar macam ni, lah ni cerita lama, cerita dongeng, tak ada kesan. Kalau itu yang berlaku, di situ sahaja dah tanda bahawa seseorang itu tidak bertakwa, maka jauh daripada jannatiu wa nahar, daripada nikmat yang Allah tawarkan. Dan apakah nikmat paling tinggi yang ada di dalam syurga nanti? Ayat 55 kita baca sekali lagi untuk kita memahami ayat hujung surah Al-Qamar sebagai persediaan kita untuk menuju kepada As-Sa'ah bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat, ibu-ibu ayah-ayah, subhanallah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ustaz nanti cari saya Ustaz. Ustaz Tamzi. Ya, betul. Sama-sama kita doakan moga-moga kita semua sekali dapat berkumpul bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 55 kita nak baca sekali lagi, ayat yang terakhir surah Al-Qamar. Jom kita gemakan seketika ayat 55 sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-55, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Pendek saja Ustaz ya terjemahan, tetapi kalau kita tengok satu-satu di syurga nanti ya, fi maq'ad. Maq'ad ini berbeza dengan majlis. Majlis kita duduk, majlis ni kan sekejap je, lepas tu kita cabut. Ya, majlis Quran ke program apa-apa kalau kita namakan majlis. Tetapi maq'ad ni dia menyenggeng Ustaz ya. Maksudnya dia duduk lama. Betul. Duduk lama di tempat tersebut. Dan siapa yang duduk lama ini? Yang duduk lama pada ini adalah orang yang sidqah, ya, orang yang jujur, orang yang benar dalam kehidupannya ini. Inda malikim muqtadir, di sisi penguasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang diletakkan nama sini Maliki Muqtadir, yang maha berkuasa. Mengapa nama ini penting? Kerana Allah lah yang berkuasa kepada semua orang-orang yang beriman tidak beriman. Dan apabila seseorang itu boleh duduk di sebelah raja Ustaz ya, masya-Allah,
duduk dekat dengan raja, dia tu memang amat istimewa. Allah. Ya, berbaloi perjuangan tuan-tuan sekalian, belajar al-Quran, baca al-Quran, perjuangkan al-Quran dalam hidup kita. Maka yang bawa yang beri arahan itu adalah daripada Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Maka Allah menyatakan salah satu nikmat bagi mereka yang membuat persediaan kepada as-saah adalah apabila seseorang itu dia suka maq'ad, Ustaz. Bukan sekadar majlis Quran, tapi maq'ad Quran. Dia selalu bersama al-Quran dan dia tak lekang-lekang dengan al-Quran, ya. Maka kerana suka sangat dengan perkataan surat daripada raja yang menjadi Tuhan sekalian alam, maka antara anugerah yang amat indah Allah nyatakan pada ayat 55 ini, silakan ya berada bersama inda malikim muqtadir, daripada di sisi Tuhan yang maha berkuasa, yang berkuasa kepada mereka yang degil, dan berkuasa kepada orang-orang yang beriman, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah daripada surah Al-Qamar, memberi harapan kepada kita semua, dan seterusnya kita ingin melihat apakah harapan itu. Sudah tentunya daripada Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Kita ulang sekali lagi agar kita dapat mencongkil, mendapatkan hidayah daripada ayat-ayat ini. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 sekali lagi, Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tadi kita dah baca surah Ar-Rahman tadi 5 ayat dengan bacaan murattal. Mari kita cuba untuk kali kedua ini kita cuba dengan bacaan mujawwad surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 dengan tak lagu ataupun taranum nahawan. Jom kita cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Itulah bacaan ayat 1 hingga 5 surah Ar-Rahman, surah yang amat terkenal biasanya, salah satunya dengan arus Al-Quran, pengantin Al-Quran kerana keindahannya. Dan surah ini adalah surah antara surah-surah akhir lah, Ustaz, dalam fasa Makkiyah. Ya, selepas ini ada surah Al-Waqi'ah, lepas tu bermula balik surah Madaniyah. Ya, surah-surah Madaniyah sampai juz yang ke 27 28, dan kemudian barulah kita masuk kepada surah Al-Mulk, balik semula kepada Makkiyah. Jadi surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah salah satunya surah Ar-Rahman ini, kata sebagian ulama mufassir, dia kata bahawa surah Ar-Rahman ini adalah awal Madaniyah. Ada yang menyatakan bahawa di hujung Makkiyah, ya, tetapi dia punya ayatnya, Ustaznya, dia punya polanya itu lebih kepada di hujung Makkiyah. Apakah tema Makkiyah? Iman. Ya, iman ini menyebabkan kacamata kita ketika melihat kepada alam, kepada kehidupan kita ini adalah dengan gaya yang berbeza, iaitu kita melihat semua perkara ini sebagai ayat, sebagai kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat kepada matahari, kita lihat pada awan, kita melihat pada bumi. Sepatutnya apabila kita makin membaca surah Makkiyah, ia menyebabkan cara kita pandangnya itu kita rasa kebesaran Allah. Makan nasi lemak pun, Ustaz, ya, makan mangga, makan mangga ke makan apa sahaja, cara orang yang dah baca surah-surah Makkiyah ini, dia akan melihat kebesaran Allah, cara berfikirnya itu akan diangkat. Kerana apa? Kerana puncak kepada pemikiran kita ini adalah menuju kepada keimanan, ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membaca Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, mengapa di sini tidak dimulakan dengan perkataan Allah, Ustaz, kan? Ataupun nama-nama lain, tetapi Allah meletakkan Ar-Rahman? Kerana satu yang kita boleh belajar, maksud yang Maha Pemurah ini ialah
daripada perkataan ada kaitan dengan rahim yang ada dalam diri seorang ibu ya. Jadi apa kaitannya bagi seorang baby, anak yang ada di dalam rahim ibu akan berusaha bersungguh-sungguh menjaganya, menyayanginya, walaupun anak tendang perut mak dia, tetap juga maknya masih lagi suka ataupun masih lagi menyayangi kepada si anak. Walillahil mathalul a'la. Lebih hebat daripada itu adalah Allah Ar-Rahman. Walaupun manusia ni buat perangai degilnya saatnya, tak nak baca Quran, tak nak dengar perkataan, Allah Ar-Rahman tetap memberikan makanan, oksigen, darah mengalir, jantung berdegup. Itu adalah daripada Ar-Rahman. Dan lebih daripada itu, bila Ar-Rahman ini dikaitkan dengan ayat yang kedua, Allamal Quran, iaitu Allah mengajar Quran, Ustaz. Jadi sebenarnya hakikat bila kita tuan-tuan boleh baca Quran, boleh tadabbur, boleh faham Al-Quran ini, walaupun belajar dengan cikgu, tetapi dengan izin, dengan punca sebenar-benarnya adalah Allah. Ya, pasal apa? Pasal cikgu ngajar macam mana pun, saya ajar anak saya yang kecil, Ustaz, kan, sudah bata apa sebagainya. Kalau Allah tak beri izin, kita ulang banyak kali ke apa sebagainya, tak masuknya. Ya, tak masuknya. Dan lebih daripada itu, bila kita cuba memahami, saya yakin tuan-tuan, bila kita tadabbur Al-Quran ini, saya mungkin berkongsi sedikit, tuan-tuan mungkin nampak lebih lagi daripada itu, kerana diajarkan Al-Quran itu oleh Ar-Rahman. Jadi spirit ataupun roh daripada Quran ini, Ustaz, ya, sebenarnya kalau ada orang cakap bahawa Quran ini sebenarnya penuh dengan berita neraka, Allah ni garang, Allah ni membalas dengan hukuman, ya, yang kita tengok dalam surah Al-Qamar, ataupun kalau ada yang cakap bahawa kena berperang, bunuh. Sebenarnya kalau ada yang kata begitu, itu bukanlah roh daripada Ar-Rahman. Bukan, Quran bukannya kitab penuh keganasan, tetapi Quran ini adalah penuh dengan kasih sayang. Macam mana pula? Yang itu yang kita nak perhatikan sebentar lagi. Kita saksikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu wazana. Perkataannya berulang di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Maksudnya timbangan ataupun neraca. Ini yang kita akan jumpa dalam ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-9. Pada ayat-ayat ini kita akan berinteraksi betapa Allah menitik beratkan keadilan. Makin sayang, makin adil. Dan itu clue mengapa ada ayat-ayat berkaitan dengan azab. Bukannya Allah nak mengazab kita, benci kita, tetapi Allah nakkan keadilan untuk semua makhluknya. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allamal Quran. Ar-Rahman allamal Quran. Masya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus mempermudahkan kita untuk kita dalami Al-Quran, bagi kita kemudahan untuk baca Al-Quran, faham Al-Quran, dan beri kekuatan pada kita untuk mengamalkan Al-Quran. Safas, ya? Betul, Ustaz, ya, itu amat menggamit, ya, nasyid sebentar. Betul, tadi Safas. Itu sebenarnya memang bila Ar-Rahman, ya, memulakan perkataan awal daripada surah Ar-Rahman ini, kita kena ada perspektif bahawa Allah menyayangi kita. Ya, makin baca Quran, makin Allah sayang. Makin kita baca Quran, makin kita menyayangi orang lain, dan kita tidak cepat menghukum orang, Ustaz, ya. Kelemahan kita Allah terima, kita pun terima kelemahan orang lain. Yang penting kita terus menuju kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman, masya-Allah. Safas, terima kasih Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita nak singgah seketika ulang kaji tajwid kita, iaitu hari ini kita nak melihat satu ayat ataupun kalimah dalam ayat yang ke-8, iaitu kita nak perhatikan, kita nak fokus pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla tatghaw fil mizan
iaitu kita nak menyempurnakan kalimah tataghaw. Wah, menarik ya, subhanallah. Baik, kita perhatikan kalimah tataghaw, satu huruf ta. Mula-mula kita mula dengan huruf ta. Ta nipis, ta datang selepas dia huruf ta yang sukun. Qalqalah apa? Huruf ta di tengah kalimah, qalqalah sughra kan. Jadi kena ada lantunan ringan dia. Alla ta. Tu kan. Jangan kita jadi tipis. Tata. Alla tataghaw. Ta tipis, ghain tipis, tak nak. Kan. Jadi ra qalqalah dijaga. Alla ta. Jangan terkesan tebal huruf ta pun jadi tebal. Alla ta. Jadi dua macam ta pula. So kena hati-hati mula-mula ta. Alla ta. Satu, kemudian ghaw, huruf isti'la, huruf ghain tebal. Alla tataghaw. Ghaw. Jangan tipis. Gaw. Tak nak. Ghaw. Alla tataghaw fil mizan. Itulah fokus kita ayat yang ke-8, iaitu pada kalimah alla tataghaw. Selamat mencuba, selamat menyemak dengan guru-guru Al-Quran kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman terus mengajarkan kita Al-Quran. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Allah amin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya untuk berkongsi sebentar tadi Ustaz ya. Alla tataghaw fil mizan. Betul Ustaz ya? Saya cara sebut tu. Betul ya? Betul Ustaz. Okey. Terbaik lulus. Baik. Alhamdulillah. Kerana surah ni surah yang biasa betul, dibaca dan ada sebahagian daripada kita yang menghafaznya, baca dalam solat. Jadi dengan bacaan yang tepat itu, kita harapkan Allah ganjarkan kita dengan banyak ganjaran pahala kebaikan, dan lebih daripada itu kita mendapat kebaikan ya, barakah dengan tadabbur kefahaman kita daripada surah ini. Baik. Jadi apakah yang kita sudah lihat sebentar tadi? Ar-Rahman 'allamal Quran ya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah telah mengajarkan, dia mengajarkan Quran. Bila 'allama itu Ustaz ya, maksudnya ialah satu, mengajar sedikit-sedikit ya, itu yang pertama. Yang keduanya ialah mengambil masa. Mengambil masa. Bila Allah mengatakan 'allamal Quran, bukan sekaligus kita dah belajar. Dalam surah Ali Imran Allah menurunkan Quran ini sedikit demi sedikit ya. Walaupun Quran daripada atas ke bawah ini memang inna anzalnahu fi lailatul qadr, memang turun sekaligus, tetapi turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 23 tahun, dan kepada kita sedikit demi sedikit. Kalau belajar Quran Ustaz ya, nak baca alif bata apa sebagainya ni, sedikit demi sedikit itu diwakili oleh 'allama. Subhanallah, makan masa ya. Ya, makan masa. Ya, jadi jangan pula cikgu nak cepat-cepat kan, ataupun yang anak murid pula kata cikgu ni mengapa mengajar lambat kan. Ya, kita makan masa 2 tahun lebih untuk kita tadabbur, ini pun dah kira cepat dah ni. Dah kira cepat ya. Dan kita harapkan kalau ada round yang kedua nanti, pusingan kedua, kita pergi lebih lambat. Kerana apa? Kerana 'allama itu Allah yang mengajar sedikit demi sedikit, mengambil masa Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Jadi apabila kita melihat kepada 'allamal Quran ya, mengapa Allah utamakan ya, mulakan dulu nikmatnya 'allamal Quran berbanding khalaqal insan ya, berbanding diciptakannya manusia, berbanding dengan diajarkan manusia boleh bercakap, boleh menyatakan sesuatu perkara dengan muzik, dengan menulis ya, bayan. Dan yang ayat yang kelima itu matahari dan bulan yang berada pada orbit dan juga perhitungan yang tepat ya. Dia ketika terbitnya dari segi kedekatan pada bumi, jauh daripada bumi itu tepat matahari dan bulan. Pasal ada kesan kalau katakan ia tidak tepat. Tapi sebelum kita melihat kepada nikmat-nikmat daripada Ar-Rahman ini ya, pada ayat yang ketiga, keempat, kelima, Allah mulakan dengan nikmat pertama 'allamal Quran. Pasal apa? Pasal mengambil pelajaran daripada Allah itu lebih utama daripada menjadi manusia. Kan? Dan bila mengambil pelajaran itu lebih utama daripada kita ni boleh bercakap. Dan mengambil pelajaran daripada Allah itu lebih utama daripada kita dapat makan macam-macam, daripada fotosintesis yang berlaku pada pokok-pokok menghasilkan mangga tadi. Contoh. Bukan nak mangga ulang aja ya, contoh ya. Jadi apabila kita lihat perkara ini, maksudnya apa? Ada yang makan mangga tetapi tak ambil pelajaran daripada Al-Quran, itu maksudnya dia tidak mendapat nikmat yang besar. Pasal monyet pun makan mangga. Lebih kurang gitulah Ustaz ya. Jadi kalau monyet makan mangga dia tak ambil pelajaran tak apa. Tetapi kalau kita makan nasi,
apabila kita dapat ambil pelajaran dan pelajaran itu diajar oleh al-Quran, itulah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak teruskan bacaan daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16 untuk sama-sama lagi kita melihat nikmat-nikmat itu dan bagaimana Allah mengulang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat anugerah Allah Taala beri kepada kita dapat kita belajar Al-Quran, menyebut kalimah-kalimah Al-Quran, Allahu Akbar, kan, sebaik-baik perkataan, kalimah, ayat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, teruskan kurniakan kepada kami semua kemudahan untuk kami mempelajari dan mendalami serta mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kita ayat yang ke-9 ayat yang ke-6 Safas. Ayat yang ke-6. Skip Laju kan? Sebenarnya tadabbur kita pun masih lagi 3 4 5 tu belum lagi, tapi tak apa. Betul. Kita mula dulu dengan ayat 6. Kita baca ayat 6 sehingga ayat yang ke-16. Kita cuba pula untuk yang kedua ini bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahul azim. Surah Al-Azim di dalam bacaan ayat yang ke-6 hingga ayat 16 Ustaz ya, menjelaskan lagi nikmat-nikmat sebenarnya bagi setiap perkara yang dinyatakan dalam ayat ini adalah nikmat daripada Ar-Rahman untuk kita pasakkan kepada Al-Quran. Contohnya dengan manusia. Manusia ini puncaknya kehebatan manusia itu apabila mampu untuk membaca dan memahami, mengamalkan Al-Quran, boleh belajar Al-Quran. Dan percakapan kita ini puncaknya Ustaz ni ialah apabila kita boleh baca Quran. Ya, kerana kalau orang Arab itu mendengar pada Quran ini dibacakan walaupun mereka itu bukan Islam, mereka itu sampai tersujud Ustaz ya, bersujud kerana mendengar kehebatan daripada Al-Quran. Dan kita boleh membacanya menggunakan lisan al-bayan kita. Dan apabila kita melihat matahari dan bulan itu sebenarnya ia memberi manfaat, dan kalau manusia kita perlu memberi manfaat pada dunia ini apabila kita membaca Quran, kita akan menyebarkan kasih sayang kita kepada seluruh dunia. Allah bawakan pada ayat yang ke-6 wan najmu wasyajaru yasjudan, iaitu tumbuhan dan pepohon
bersujud, ya. Itu juga adalah sebagai satu perkara yang menarik Ustaz ya, pasal bila bercakap tentang pohon bersujud ini, maksudnya tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat bagi kita. Kalau katakan pohon tak sujud, maksudnya tak ikut peraturan, hari ni dia nak keluarkan buah, besok dia tak nak fotosintesis, tak ada oksigen yang kita dapat pada hari ini kalau semua pokok dia mogok pada hari ini, ya. Jadi bila kita mengkaji lagi, bagi adik-adik yang belajar sains, ya, pensyarah-pensyarah kejuruteraan akan mampu melihat bahawa ketundukan pokok itu sendiri adalah satu peraturan yang kita kaji. Bagaimana kita bercakap tentang air, tentang teori-teori tentang suhu dan sebagainya, itu memainkan peranan dalam menghasilkan sebuah tanaman. Was-samaa'a rafa'aha, ya, langit itu ditinggikan, Allah tinggikan, dan dia meletakkan timbangan, ya, maksudnya ada keseimbangan dalam alam di langit sana tu. Jadi maksudnya tak adalah macam kat sana tu macam retak sikit ataupun bintang tu terlebih berat akhirnya terjatuh Ustaz ya. Dia seimbang, dan Allah menyatakan alla tatghaw fil mizan, dan supaya tidak kamu merosakkan terhadap keseimbangan yang ada yang Allah telah bina. Allah telah bina cantik-cantik, ya, daripada Ar-Rahman untuk kita sebagai insan mendapat manfaat. Jadi kalau kita ini baca Quran Ustaz ya, kita tidak akan melampau. Tetapi kalau seseorang itu tidak baca Quran, tidak memahami Quran, pada bila-bila masa sahaja dia memang boleh melampau. Allah nyatakan dalam surah Al-Alaq pun, ya, kalla innal insana la yatgha. Memang manusia ini memang suka melampau. Bila dia dah pandai Ustaz, Allah dah ajar dia pandai guna pen, ajarkan apa yang tidak diketahui, lepas tu dia mula melampau, kecuali orang yang kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Dan pada ayat yang ke-9, ya, itu adalah tanda perjuangan. Makin baca Quran, makin wa aqimul wazn, ya, makin lagi kita tegakkan keseimbangan, timbangan dan juga keadilan dalam kehidupan. Itu kesannya Ustaz ya. Kita tidak mungkin boleh baca Quran tetapi bila kita tengok orang dizalimi, kita rasa tak apalah, kan. Kita rasa bahawa orang potong line dekat jalan raya tu ataupun kita sendiri yang potong, yang itu bukan tanda seorang insan yang terkesan diajarkan Quran. Mungkin dia baca Quran tetapi hari itu dia terlupa pula. Dia hilang Quran pada hari tersebut, dia potong orang lain tanpa asas yang dibenarkan di jalan raya. Jadi itu manifestasi daripada Ar-Rahman yang kita baca. Seterusnya apa yang Allah nyatakan, wal arda wada'aha lil anam. Allah jadikan bumi ini dihamparkan untuk apa? Untuk keseimbangan, untuk ketenangan. Itu juga perkara yang boleh kita perhatikan. Kita ambil secara ringkas pada hari ini, tetapi bagi tuan-tuan kita boleh tengok Ustaz ya. Kalau katakan kita berjalan naik kenderaan, ya, ataupun naik bot di kapal contohnya, kan, di kapal di laut lah, di laut, ya. Kalau katakan pasal ard ini jadi dua, sama ada bumi ini dalam bentuk air bar ataupun bahr. Betul. Dan Allah jadikan wada'ah lil anam ini untuk semua makhluk. Jadi bila kita naik kapal pun rasa masih okey lagi, kan, dia macam jalan macam itulah lebih kurang, kan. Cuba bayangkan kalau Allah jadikan dia tidak dalam bentuk yang stabil. Betul. Memang apa, naik kapal habis, ya. Kalau kapal tak boleh berlayar, apa jadi? Barang kita mahal Ustaz. Betul. Pasal daripada China nak datang sini yang apa semua tu dia jadi mahal kerana apa? Kena naik kapal terbang pada setiap masa disebabkan bahr ataupun lautan itu tidak stabil. Jadi ini adalah daripada Ar-Rahman untuk orang Cina, orang India, macam-macam agama pun Allah tetap bagi nahlah, gunalah kapal Ustaz ya. Kerana apa? Kerana Allah Ar-Rahman. Tetapi bila Allah cakap begini, termasuklah pada ayat yang ke-11 dan ayat ke-12, kita baca diikuti ayat yang ke-13 Ustaz ya. Ada 11, 12, 13. Allah mulakan dengan satu pertanyaan yang berulang 31 kali dalam surah ini. Subhanallah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Mengapa berulang banyak kali? Kita baca dahulu ayat 11 hingga 13 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran, subhanallah, 31 kali diulang, ya. Nikmat mana lagi kita nak dustakan? Kamu nak dustakan. Allahu Akbar. Baik, jom kita gemakan seketika nikmat suara yang Allah Taala kurnia pada kita. Kita nak ulang bacaan 3 ayat sahaja. Ayat 11, 12 dan 13, ya. Baik, 11, 12, 13. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha
فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 11 hingga 13. Allah menyatakan tentang buah-buahan dan juga kurma Ustaz ya, yang berada dalam pelopak mayang itu. Bila kita tengok bertandan-tandan kan, buah-buahan pisang, kita tengok kagum Ustaz kan, bersusun-susun itu, macam mana boleh jadi sembah begitu? Air je kot yang datang ke situ, kita tanam tu, lepas tu ya, dan ia je tersusun ya. Kalau ada yang kata oh ini adalah mother nature, bahasa Inggeris Ustaz ya, ini lumrah alam, ini alam semesta sahaja yang buat. Sebenarnya kalau kita main baling saja kepada mana-mana tempat Ustaz ya, kalau tidak diuruskan oleh Ar-Rahman, sudah tentu tidak secantik itu. Maka Allah suruh kita tengok perkara tersebut, dan juga biji-bijian, dan juga yang ada kulit ya, warraihan, dan ada harum. Sebenarnya kalau kita tengok semua elemen-elemen ini, dia ada nilai komersial sebenarnya ya. Tetapi kalau kita tengok pada ayat 13 ini, Allah utamakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya. Nikmat mana? Ala ini adalah nikmat yang walau kecil pun yang kamu dustakan. Kerana apa Allah ulang? Satu, sebagai penekanan, taukid. Tetapi lebih daripada itu, kalau macam ayah Ustaz ya, ajar cara baik, okey, baca Quran, baca Quran, anak tu tak nak baca lagi, baca Quran 31 kali. Allah. Kalau dah guna kaedah sayang itu tak jalan, bersedialah lepas tu. Kan. Jadi setiap kali kita mendengar fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kalau tidak memerhati, tidak makin dekat kepada Ar-Rahman untuk kita mendekati Quran, sebenarnya ada ancaman kepada orang yang memang tak makan kasih sayang, dia memang kena saman. Bawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita lihat sentiasa rasa diawasi dan dicatat segala amal perbuatan. Ini pada ayat 52 hingga 53. Kemudian kita berlaku adil di muka bumi dan tidak berbuat kerosakan. Yang ketiga, manfaatkan kebaikan hasil bumi untuk tingkatkan produktiviti ummah, dan produktiviti itu adalah makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, permudahkanlah kami ya Allah untuk kami terus dalami, pelajari dan mengamalkan Al-Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkenan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dan mengabulkan doa kita pada hari ini. Dan sudah tentunya tuan-tuan, kita ingin memastikan Quran ini kita belajar terus menerus dan didebarkan, salah satunya dengan tabung gerakan Al-Quran, satu gerakan untuk sama-sama kita memastikan bahawa apa yang Allah pinjamkan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk perjuangan Allamal Quran, sehingga
puncak kepada keinsanan tamadun itu apabila seseorang itu dapat menghargai kalam daripada Tuhan menuju pada syurga yang penuh keamanan. Kita bertemu lagi pada episod akan datang, halaman seterusnya lebih banyak lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk sama-sama kita jangan degil, terus beri perhatian kepada Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.